Top 179, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, petang ni ya, kita sekali lagi diberi peluang untuk sama-sama kita mempelajari ya, melihat memahami insya-Allah ya, words of the Quran, perkataan-perkataan Quran ya, dan Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu ya kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah ya, seperti mana biasa ya, kita akan mula dengan unlocking ya, the words of the Quran. Jadi unlocking, kita sudah sampai kepada 10 ya perkataan yang terakhir lah ya. Dalam 170 noun, kita sudah sampai kepada yang ke 160 ke 160 insya-Allah ya. Mari kita betul Ustaz. Ya, tengok muka surat yang ke 63. Muka surat 63. Ya, bagi siapa yang that will be the last now. 160 muka surat 63, dan kita tengok muka nombor 161 ya. Jadi ini yang terakhir lah, 10 ya. Ini final part dia ya untuk nouns ya. Lepas ni kita dah boleh masuk verbs lah pula ya. Kata nama, sebab kita dah banyak jumpa apa kita panggil ya, kata nama dah banyak, noun dah 170 ni hari ni. Tetapi verb ataupun kata kerja baru dalam 20 begitu ya, 10 ataupun 20. Okey, kita mula dengan 161 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Perkataan iznun ya, iznun ada hamzah di bawah alif ya. Jadi kalau orang tanya kita iznun tu terdiri daripada apa? Kita kata hamzah, zal dan nun ya. Kita tak sebut alif sebab alif tu rumah dia saja. Jadi iznun ya. Iznun dia adalah normal noun ya, boleh tanwin, boleh baca 3 cara. Iznun kalau dia subjek, iznun kalau dia objek, iznan, kalau dia datang selepas preposition, iznin. 3 cara boleh baca ya. Boleh letak alif lam di depan, al iznu boleh ya, al izna, al izni boleh, dan dia adalah masculine ya, masculine, singular masculine ya. Jadi dari segi terjemahan, meaning dia ialah a permission, sebab iznun tu dia singular ya, a permission maknanya sebuah keizinan ya, sebuah keizinan. Jadi zal ya, kalau kita tengok transliteration dia ITHN tak berkena lah ya. Sebetulnya IDZN, IDZ ya, izin, zal, iznun ya. Itu 161. Singular masculine, normal noun. Boleh baca 3 cara, boleh letak alif lam di depan. 162 ma'rufun ya, ma'rufun ya. Ma'ruf ni contoh di bangsa ada jalan ma'ruf ya. Jalan ma'ruf tu ambil sempena nama bapa kepada pelakon lah, Mustafa Ma'ruf ya. Kita ada nama Mustafa Ma'ruf, pelakon andalan lah orang Melayu kan. Bapa dia Ma'ruf ya, somebody lah bapa dia tu ya. Dia antara orang yang mula-mula berusaha untuk kita panggil ya, buka institusi kewangan lah untuk orang Melayu ya. Tetapi beliau telah dibunuh secara misteri. Tuan-tuan pun tahu kan cerita dia. Bukan nak cerita dia, tapi nak bagi tahu perkataan ma'ruf tu. Dalam bahasa Arab, ma'ruf mana sesuatu yang sudah dikenali, sesuatu yang baik, mesti baik. Ma'ruf ni mesti benda baik ya. Ma'ruf ya. Dari segi terjemahan, kita terjemah sebagai sesuatu yang sudah dikenali ya. Something that is known, already known ya, ataupun a custom ya. Orang dah tahu dah ya, ma'ruf ya. Kita kata dalam zaman pandemik ni, ma'ruf ya, semua orang kena vaksin. Ma'ruf ya, semua orang bila keluar kena pakai facial mask ya, face mask. Jadi maknanya dia punya perkataan ma'ruf tu maknanya sesuatu yang sudah menjadi norm, sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi perkataan ma'rufun dia singular masculine ya, nama lelaki ma'ruf. Kalau perempuan tambah tak marbutah, ma'rufah. Tapi tak pernah dengar lah orang perempuan nama ma'rufah lagi. Tapi kalau ada boleh ma'rufah ya.
Jadi ma'ruf, singular, masculine, dia normal noun. Boleh baca dengan 3 cara, boleh letak alif lam di depan. Ya, ma'rufun boleh. Kalau subjek, ma'rufan kalau objek, ma'rufin kalau datang selepas preposition. Okey, ya, selesai. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh tanya ya. Kalau tak ada, kita teruskan saja. Nombor 3, mayyitun. Ya, nombor 3, mayyitun. Mayyitun normal noun, boleh tanwin, 3 cara baca, boleh alif lam depan, ya, dan dia adalah untuk apa? Untuk singular masculine, mayyitun. Ya, mayit, orang Melayu panggil mayat lah, mayat, ya. Kalau bahasa Arabnya mayyitun, ya tu ada syaddah, ya. Mayyitun, mayyitun, ya. Maknanya apa ni, seorang lelaki yang telah meninggal dunia, yang telah jadi jenazah. Ya, jadi kita kata a dead person. Ya, seorang lelaki yang telah meninggal. Okey, ya, selesai. 163. 164, muhsinun. Muhsinun, ya. Kita dah sebut dulu, kalau dia normal noun, dia boleh tanwin, ya, dan ada mim depan dia, biasanya merujuk kepada apa kita panggil pelaku ataupun dua. Muhsinun adalah seorang lelaki yang berbuat baik, ya. Seorang lelaki yang yang melakukan goodness, ya. Dia buat goodness dalam kehidupan dia, dia buat benda baik. So muhsinun, ya. Dia singular apa ni, masculine, ya, dia normal noun. Kalau perempuan muhsinatun, ya, muhsinatun. Okey, 164 selesai. 165, dolalun. Dolalun Sorry, Ustaz. juga ya, silakan. Sorry, Ustaz. Kalau mayitun tu, kalau dia masculine, tapi generally we will say for any dead person is mayitun, right? Tak ada dead man or dead woman, right, Ustaz? Ada, ya, kalau bahasa Arab ada mayitatun. Oh, we will say it's normal lah to say like that. Mayitatun. Mayitatun. Boleh mayitun tu untuk perempuan, tapi dia ada dia punya feminine version dia. Ya, for mayitun, sebab mayitun is apa ni, singular masculine, tapi Yes. dia ada singular feminine, dia ada. Tambah je tak marbutah, mayitatun. Just like 162 ma'ruf, ma'rufatun. So mayitatun. Ya, cuma dalam bahasa Melayu kita, bila kita sebut mayat tu maknanya can be masculine, can be feminine, kan? Tapi in Arabic kita boleh differentiate. Boleh, ya. In English pun a dead person kita boleh kata lelaki ataupun perempuan. In Arabic dia ada perbezaan masculine dan feminine, ya. Okey, 164 sama muhsinun, tadi muhsinatun, boleh, ya. Ya, soalan? Ada dengar suara tadi? 163 tu, Ustaz. 163. Dia mayit tu menunjukkan mayat ataupun jenazah. Tapi Ya, Al-Quran juga menyebut al-mauta sebagai maut ataupun kematian. So macam mana kita nak tahu itu maut jenazah, apa nama ni, mayat ataupun kematian? Oh, al-mayyit ataupun mayitun memang jenazah, memang dead person. Kalau al-maut, kematian, dia verbal noun. Oh, dia ada beza, ya. Sebab mayitun dia orangnya, maknanya the person himself ataupun the person herself. Tapi kalau al-maut tu adalah kematian, dia verbal noun. Dia noun, is a noun. Mayit pun noun juga, ya. Tapi al-maut memang bukan orang mati. Orang mati memang mayitun. Kalau jamak ramai apa kita panggil al-amwat. Amwat tu dia punya plural form dia. Ya, tuan-tuan, Ustaz teringat, Ustaz akan tunjuk satu apa dictionary, ya, sekejap, Sebab teringat tu tuan-tuan kena
pergilah kedai buku, ya, mana-mana kedai buku di di MPH ataupun di, kalau Jalan Tun Abdul Rahman tu boleh pergi Pustaka Mukmin, boleh pergi, ya, boleh pergi Minerva, ya. Tuan-tuan akan jumpa apa kita panggil, ya, satu ni tak boleh nampak clear lah, ya. Tapi Ustaz boleh share lah nanti. Ya, ada satu kamu kecil je. Kamu ni kecil je tuan-tuan. Ya, Ustaz harga dia dalam RM15 saja. Yang ni bagus, ya. Cuma dia dalam Jawi lah, ya. Dia Malay Arabic, ya. Ataupun kita tengok, kalau tengok dia Arabic Malay lah. Perkataan Arab dulu, kemudian ya ada perkataan bahasa Melayu. Nama dia ialah Qamus Al-Jadid. Qamus Al-Jadid nanti Ustaz cuba share dalam grup, ya. Qamus Al-Jadid. Ini adalah satu kamus yang bagus, ya. Yang harga murah sangat, ya. RM15 rasanya, lebih kurang lah sekarang. Dulu tak sampai RM10 lah. Ya, zaman-zaman, ya, mungkin 20 tahun yang lalu, ya. Jadi 20 tahun yang lalu mungkin dalam mungkin RM8 macam tu saja. Tak popular buku ni. Sebab sekolah-sekolah di Malaysia lebih suka pakai kamus Marbawi. Sebab kamus Marbawi memang bagus, ya. Dia sebab dikarang oleh ulama besar Malaysia kita ni, ya, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, ya, Syekh Idris Al-Marbawi yang lahir di Mekah, graduate daripada Al-Azhar University, ya, dan dia mengarang kitab syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Ya, kalau tuan-tuan belajar hadis kita ada 6, ya, kitab-kitab besar. Other than Al-Bukhari dan Muslim, kita ada 4 kitab sunan. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai. So one of the sunan ni, kitab hadis ni ialah Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, yang mensyarahkan hadis-hadis dia, yang interpret hadis dia, yang tafsir hadis dia dalam bahasa Melayu, ya. Ialah salah seorangnya ialah orang Melayu sendiri. Siapa dia tuan-tuan? Syekh Idris Al-Marbawi. Ya, beliau dikurniakan apa kita panggil doktor doktor, bukan doktor falsafah, ya, doktor kehormat daripada UKM. Ya, beliau berasal daripada Lubuk Merbau. That's why kita panggil dia Syekh Idris Al-Marbawi. Tapi lahir di Mekah. Ya, sekitar umur 10 atau 11 tahun dia dibawa balik oleh mak ayahnya balik ke Malaysia lah. Kemudian dia pergi ke Mesir, belajar di Mesir, dan beliau banyak memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu Islam di Malaysia, termasuklah kamus Marbawi, ya. Kamus Marbawi itu bagus, tuan-tuan, ya. Tetapi macam tadilah, ya, dia ada cara yang tersendiri, ya. Tapi kalau Ustaz perkenalkan ni buku yang lagi dia lagi mudah, ya. Yang ini lagi mudah sebab setiap, boleh kata semua singular, ya, dia ada plural dia. Tuan-tuan boleh nampak tak? Ya, kalau Ustaz fokus sikit, dekat sikit, ya, Warna kuning Ustaz, ya. Warna kuning dia. Ya. Tadi Ustaz kata dia dalam Jawi, Ustaz. Dia Jawi. Tadi Ustaz betul. kata kitab kamus Jawi, meaning yang kamus bahasa Malaysia itu adalah ditulis dalam Jawi. Sebab ya, kalau apa kita panggil, kalau buku ni ada satu versi je. Dia memang Jawi semua. Arabic, ya, Arabic, Malay, Jawi. Dia Arabic perkataan dia asal, kemudian terjemahan dia dalam Jawi, ya, Malay, ya. Dan dia semasa. Maknanya kamus Marbawi lagi lama. Ya, dia versi lama. Tapi kalau kamus ni dia modern version lah, ya. Ini Ustaz rasa tahun last cetakan tahun dia Ustaz. Cetakan tahun yang terbaru mungkin ada tahun 2000 lebih ada. Ya, sebab buku ni selalu dicetak. Yang Ustaz punya ni tak ada pula tahun dia kat sini, ya. Mungkin ni tahun 90-an lah, ni tahun 90-an. Ya, sebab Ustaz ingat masa Ustaz mengajar bahasa Arab ni di grup di Petronas pun Ustaz guna juga, ya, buku ni tahun 90-an dululah. Ya. Kemudian Ustaz snap, ya? Apa kita panggil? Minta Ustaz cuba snap, nanti Ustaz share, ya. Kamus Al-Jadid. Ya, sama-sama. Kemudian satu lagi kamus yang Ustaz nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini English lah. Ya, ni pun Ustaz boleh share nanti, ya. Tak nampak sangat, ya. Okey. Ya. Dia nampak tak? Tak nampak, ya. Macam mana nak fokus, tak boleh. Kamera tak apa nampak. Okey, ya. Dia A Dictionary of the Holy Quran. Ini Arabic English. Boleh nampak, ya. Nanti Ustaz share juga gambar dia. Ustaz pernah share ni, ya. Tapi
Mungkin dah lama, mungkin tuan-tuan tak ingat, Ustaz share lagi lah nanti. Ini pun perkataan-perkataan dia semua dalam Al-Quran juga. Ya, ini bagus juga buku ni. Ya. Cuma buku ni diterbitkan di Lubnan. Ya. Ustaz tak pasti di kedai buku ada ke tidak, tapi cuba beli online lah. Ya. Buku ni terbit di apa? Buku ni terbit di Jordan, sorry. Ya, bukan Lubnan, di Jordan. Ya. Ini pun buku baru yang versi cetakan pada Ustaz ni bukanlah baru sangat, ya. 2007, ya. Mungkin dia ada terbitan baru lagi. Mungkin 2014, 2013. Apa namanya Ustaz? Apa namanya? A Dictionary of the Holy Quran. A Dictionary of the Holy Quran. Ya, pun bagus juga, ya. Pun terbaru juga. Sebab kamus ni kalau boleh kita beli yang baru, macam kitab fiqh. Bila kita nak beli kitab fiqh, kita beli yang latest. Pasal dia punya measurement tu semua dalam kilometer, dalam liter. Ya, jadi buku-buku baru macam tu. Dia akan guna istilah-istilah moden. Contoh, ya, kita kata komputer kan. So komputer dia akan terjemah komputer lah. Kalau tidak dia akan terjemah alatul hasibah ke, ataupun hasub tu istilah-istilah lama. Ya, jadi istilah-istilah baru, ya, macam kita kata geografi kan. So dia akan terjemah geografi senang. Ya, kalau yang lama dia akan terjemah ilmu alam. Ilmu alam pun kita tahu kan. Tapi dia akan gunakan istilah yang latest. Itu sajalah kalau Ustaz boleh share. Jadi kalau tuan-tuan pakai yang tadi tu, ya. Ustaz, is it by Malik Ghulam Farid? By Malik Ghulam Farid, bukan. Farid. Orang lain. Ni Dr. Muhammad Al-Khuli. Mungkin nama dictionary tu sama. Kalau siapa-siapa di antara tuan-tuan dan perempuan yang boleh Google image sekejap, ya, tolong tengok, boleh share lah dalam grup. Ya, ataupun boleh hantar kepada Hajah Mazidah kita, nanti Hajah Mazidah boleh share dalam grup. Ya, kalau jumpalah, ya, A Dictionary of the Holy Quran Arabic English oleh Dr. Muhammad Ali Al-Khuli. Letak aja Dr. Muhammad Ali pun dah cukup. Ya, nanti akan keluarlah, ya. Walau macam mana pun, kalau tak dapat nanti Ustaz share. Okey, ya. Setakat ni Ustaz nak bagi tahu saja. So kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan akan ya. Okey. Kalau in case kalau siapa-siapa jumpa lebih awal, tolong share lah, ya. Okey, muhsinun sudah, ya. Dalalun ialah kesesatan. Ya, bukan orang yang sesat, bukan, tapi kesesatan. Is a verbal noun. Sama macam al-maut tadi, ya, yang Haji Fakri tanya. Okey, Haji Fakri ada apa? Tak ada apa lah Ustaz. Saya rasa penjelasan tu ialah Ustaz, perkataan tu dia digunakan untuk mayat. Tetapi bila Ustaz perjelaskan it is the noun punya al-maut tu, maknanya ia menunjukkan kematian, ya. Verbal noun lah, kita panggil dia verbal noun. Verbal noun. Sebab English, sebab Arabic biasanya kebanyakan noun tu datang daripada verb. That's why kita terjemahkan dia sebagai verbal noun. Macam kita kata bahasa Melayu jugalah. Bahasa Melayu kita panggil kata nama terbitan. Contoh kita ada makan kan, makan, so kita ada pemakanan. Kalau kita ada mati, kita ada kematian. So that kematian, pemakanan is called verbal noun in English lah. Ya, in Arabic kita panggil masdar. Ya, masdar. Siapa yang belajar bahasa Arab tahulah. That masdar tu is a verbal noun. Itu je lah. Ya. So macam 165, ya. So 163 dengan 164 tu kita tak boleh samakan, sebab muhsin ialah seorang yang mempunyai sifat yang membuat kebaikan, membuat kebaikan. So orang yang mayat ni, so dia punya pronoun untuk adakah memayit? Tak boleh. Tak boleh. So maknanya orang yang mayat tu memang mayat lah. Dan dia tidak bermula dengan dhammah. Dia mim tu kebetulan mim tu fathah, bukan dhammah. Okey. Ya. Dia simple je, dia punya explanation behind that. Untuk 163 dia punya root word dia 3, min alif ta, mata. So untuk 3 triliteral triliteral verb, ya, perkataan yang bermula dengan 3 perkataan, 3 huruf, dia tak boleh mula dengan mim dhammah, tak boleh. Memang tak boleh. Muhsin sebab dia 4 huruf. Ya.
Hamzah, ha, sin, nun. Ya. Kita tak belajar lagi tapi Ustaz sebut saja. Ustaz dah sebut dah. Dia kalau 4 boleh letak mim tu. Yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf boleh. 4, 5, 6 boleh. Tapi kalau 3 huruf tak boleh. Ya. Okey, 165 move on. Dolalun. Ya. Sekejap Ustaz. Ustaz tolong tengok balik kitab yang kuning tadi Ustaz. Kamus Al-Hadid tadi. Kamus Al-Jadid. Jadid. Penerbitan Seri Kota ke? Betul. Betul. Kalau di Shopee RM8.80. Kalau Allahu Akbar. Tak naik harga dia, nampak? Ya. Kalau lagi satu apa? Kalau tak Shopee lagi satu apa? RM9.70. Shopee dengan apa lagi satu? Less than RM10. Yes, less than RM10. Maknanya betul-betul penerbit buku ni tak buat duit lah. Dia memang dia sekadar nak lepaskan dia punya kos saja. Ya. Itulah tuan-tuan. Ya. Tapi sangat berharga buku ni. Sangat berharga. Ya. Jadi kalau Ustaz boleh kita panggil boleh sarankan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan buku ni. Jadi next time bila kita tengok perkataan Ustaz boleh rujuk terus muka surat berapa. Ya. Dan tuan-tuan yang rajin mintalah anak-anak ke orang muda-muda rajin ni biasa. Manalah tahu kot ada PDF form untuk dictionary ni. Kalau ada PDF form lagi senang. Ya, sebab Ustaz selalu cari juga tapi jumpa PDF form tapi bukan yang berkaitan dengan Quran lah, benda lain jadi mungkin ada kalau kita cari lagi. In case lah Haji Fakri mungkin kalau memang saya ada sebab bila Ustaz cakap tu saya tengah refer The Concise Dictionary of Quran oleh siapa? Dia oleh Mustafa Sharif dan juga University of Quran Academy in Hyderabad, India. Okey, dia biasa saya akan hantar pada Puan Mazidah nanti this concise, tapi dia ikut juzuk 1 sampai 30 dan tiap-tiap ayat yang ada ayat-ayat yang dikirakan payah itulah. Okey, excellent, cantik. Jadi maknanya kita boleh banyak benda nanti yang kita tak payah nak tulis banyak sebab kalau dah ada PDF form berapa pages tu? How many pages? Roughly berapa? Kena ada banyak device Ustaz masa kelas. Nanti kau tidak ada kan kita sebab tak macam ni je. Kalau Ustaz ada PDF form tu, Haji Fakri pun boleh hantar terus kat Ustaz. Tak ada masalah. Boleh hantar satu kepada Hajah, satu kepada Ustaz. Ustaz boleh share je. Macam ni lah kan. Ustaz share dua ni. Ustaz share yang unlocking unlocking the word of the Quran, dan satu lagi Ustaz share yang Ustaz punya nota. So kalau ada dictionary boleh share 3, tak ada masalah kan? Boleh je. I think bagusnya dictionary tu Ustaz sebab bila saya boleh search online. Jadi dia akan cepat bila dia cari. Dan dia akan tunjukkan macam mayit ni ada 5 tempat dalam Al-Quran. So kena pilih lah. Walaupun dia tak spesifik pada mayat, tapi dia lebih spesifik pada Al-Maut tadi yang Ustaz kata tadi lah kan. Itu ada PDF form juga? Ada. That's the one that I'm looking at, the PDF form. Okay, yang tu share. Cantik. Kalau ada kita boleh terus tengok ayat dia nanti supaya kita boleh faham words in context. Words in context tu very important. Sebab kadang-kadang dia ada slight different in terms of different context. Kalau different context, dia kadang-kadang ada sikit makna yang berbeza ataupun makna tambahan. Dia ada additional meaning. Yang additional meaning itulah yang kalau kita buat seorang-seorang nanti akan keliru lah. Yang tu kena guided reading lah. Itu nanti Ustaz boleh bantu lah kalau Ustaz ada PDF form tu. Okay, macam yang kanat last week tu lah Ustaz. Macam kanat yang mana tu apa? Kanat macam kanat tu kan. Tu nanti kita akan kejap lagi kita akan masuk word. Tuan-tuan akan tengok. Tapi kalau ada contoh lagi bagus. Kalau ada contoh lagi bagus. Sebenarnya kalau Haji Fakri boleh hantar ke Ustaz sekarang, hantar ke Ustaz, mungkin hantar ke email, email, boleh tengok terus. Ustaz boleh share insya-Allah. Nanti saya hantar. Tapi saya juga dalam chat ni hantar another quick reference saya ialah corpus Quran word by word. Okay, bagus. That one bagus, I think saya lebih suka tu sebab dia
dia boleh satu ayat tu dia boleh cross reference semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang mempunyai that particular word. I think saya korpus Quran ni saya lebih jadikan rujukan kalau nak cari ayat-ayat yang kita tak berapa faham. Untuk cross referencing memang baguslah ya. Sebenarnya in Arabic ada ya, sebab ustaz personally bila ustaz turun ke masjid surau, ustaz akan tengok yang cross referencing itulah yang, tapi dia in Arabic jadi ustaz tak boleh share dengan tuan-tuan. Ya, tapi bila Haji Fakri ada yang tu, okey, alhamdulillah. So mana ada 2 buku lah Haji akan share. Betul 2 Haji 2 2 ya, insya-Allah. Satu dah hantar, satu lagi ni tengah nak hantar. Dia lalu Kota Damansara sekejap. Okey. Ya. Okey, dia masalah bila Haji lalu Kota Damansara tu sebab Kota Damansara ni dia ada defensive wall dia. Yang itu kadang-kadang payah sikit Haji. Kalau Haji hantar ke Bukit Damansara, Haji kena mendaki pula, tu isu dia. Ya. Patutnya Haji kena hantar ke Lembah Damansara. Lembah senang sikit sebab dia menurun. Dah sampai dah. Okey, nampak ya. Okey. Okey, selesai ya. So tu hantar pada Haji Ahmad Zidah akan hantar pada grup lah kan? Ya, saya akan insya-Allah Haji. Nanti saya akan forward pada grup. Okey. Jadi kalau pada grup ya. Dah hantar ke? Dah. Oh, tak, mana Haji Ahmad Zidah dah hantar ke grup ke? Belum. Sekejap Ustaz. Ya. Okey, Ustaz tunggu. Ya. Sebab kalau boleh hantar ke grup, jadi Ustaz akan hantar ke Telegram. Telegram Ustaz akan buka melalui Telegram dan boleh share dengan tuan-tuan. Sekejap je benda ni, insya-Allah. Ya, dia 1.1 because dia dah hantar dah. Pada dua-dua Puan Mazidah dengan Ustaz pun dah dapat lah. Boleh. Terima kasih. Oh, dah hantar ke Ustaz. Okey. Dictionary of the Quran ya. Alhamdulillah. Besar juga ni 1.1 1.1 megabyte. Tapi I think ni boleh terima the WhatsApp, boleh terima of course Telegram lagi. Ustaz rasa Ustaz ada dia punya hard copy ni. If I'm not mistaken, I have the hard copy of this version. Yang Haji baru hantar kat Ustaz tadi tu. Tapi dia bukan dalam bentuk ayat ya, dia lebih pada perkataan ya. Yes. Okey ya. Yang satu lagi tu yang Ustaz, yang Haji kata boleh cross reference tu Ustaz. Yang dalam bentuk ayat Quran tu cantik Haji kalau boleh share. Dalam chat, saya dah hantar dalam chat. Oh. Dalam chat semua orang dah dapat dah. Dalam chat ya. Got it Haji. Thank you so much. Yeah. So I think that's if you ask me, this is a good partner when you read Quran. Pada saya lah. Ya betul lah. Ini yang kita cerita masa pergi Palestin Haji cerita kat Ustaz tu ke? Ya, saya dah sebut kat Ustaz kan. This corpus Quran ni, word by word. Dia banyak tu, dia ada syntax, ada semua ada. Tapi kalau tak faham jugalah. Benda ni kena format dia kena faham format dia. Dia formatting tu sebab lain buku lain dia punya formatting dia. Jadi bila kita dapat dia punya formatting tu baru kita boleh dapat dia punya macam mana kita nak kata ya. Formatting tu lah. Format tu kita nak tahu macam mana. Sebab lain buku lain cara dia. Ya. Sebab dia tak ada standardization of apa kita panggil, tak ada. Tak apa ya, kita habiskan dulu. Okey, nanti kita akan share kejap lagi insya-Allah. Dolalun saya habiskan dulu ya. Assalamualaikum. Ada soalan? Waalaikumsalam, silakan. Saya tak dapat Ustaz dalam grup mana, dalam Moza ke? Saya tak dapat yang di dalam chat. Yang tadi tu. Chat. Saya tak ada chat tu. Saya ada grup Moza aja. Chat tak ada. Dalam kalau Kak Liz pakai phone ke, pakai iPad ke, pakai apa? Pakai iPad. Tapi di phone ni grup yang mana ya, saya tak nanti Kak Liz, Liz nanti saya masukkan Kak Liz dalam Quranic Arabic group ya. Oh iya, saya tak ada dalam grup itu. Ya nanti. Ya. Tapi yang saya masukkan.
ada di dalam chat tu. Kak Liz, dalam chat tu dekat kanan tu, you just press that one chat, ada. It's there already. You can see now. Ada. Inside this one. Inside the Zoom. No need to go to WhatsApp. Dalam Quranik Arabic ada masukkan ya. Saya tak ada dalam grup. Ya, nanti saya masukkan Kak Liz ya. Okey. Kak Liz tolong kasih phone number Kak Liz ataupun tak nanti saya beri Kak Liz lepas kelas ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. It's good lah this one, Ustaz. It's broken down into the sense, you know, for people. Remember, I always ask this question. Share dua benda tak boleh kan? Satu-satu kan? Tak. So maknanya kena stop sharing yang ni dulu. Okey. Kejap ya Ustaz ni Ustaz mute kejap ya. Sebab ni ada tengah minta tolong anak ni. Okey Ustaz. Okey. Saya dah masukkan ya apa yang Tuan Haji Fakriah hantar kat saya. Saya dah hantar dekat Quranic 1 dan Quranic 2 ya. Saya juga hantar the link on the corpus Quran tu, just in case siapa tak ada dalam chat kan. That's the one actually. That's the one I'm looking at. It's really good lah, this corpus Quran. Corpus Quran tu is in fact dia ada, you boleh download dia punya apps. Okay. So because kalau you download the Quranic web apps, bila you baca Quran, you tekan aja that word, dia akan terus appear dia punya terjemahan dan juga meaning of the word. And then dia akan connect word lain dari mana dalam ayat Quran yang lain. So dia kata Al-Baqarah ada, Ali Imran pun ada kan. So I find it very very interactive. And this is good. Haji, this one is really good. You know, it has a see like this one, the one I'm looking at is Surah Al-Qasas. Al-Qasas. Yeah, the conjunction, prefix conjunction, wa, and then accusative masculine plural noun, pronoun third person masculine singular possessive noun. I mean, it's really, you know, Ustaz always try to explain to us kan. For me especially, always try to break up the word tu, tak faham which one is the another word kan. So kalau tengok Ustaz punya page tu, fa'akhazna, ayat 28-40 fa'akhazna tu, we seize them tu. Father, who dia color coded. But kalau Ustaz click that fa'akhazna tu, yes. Klik tu, double click, then dia akan tunjuk pula the detail. Yang mana pronoun, yang mana verb. That's right. So, and then dia tunjuk so in fact now you can also nak balik ke sana macam mana Ji? Nak balik? You go back to the arrow arrow yang dekat Ustaz yang atas sekali tu. Atas sekali ke arrow kiri. Yang atas. Sebelah kiri tu. Sebelah ni. No. Atas sekali. Ada English translation tu Ustaz yang sebelah yang ada atas arrow tu. Lagi ke atas lagi. No. Up. Dekat ada arrow yang tunjuk ke kiri tu. The normal back key. The normal back arrow lah. You go back. Okay. The normal back arrow. That's right. Okay. So, alhamdulillah Ustaz dah boleh share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan Ustaz, apa ni, jangan tengok yang tu dulu. Ustaz pakai yang Ustaz punya, yang Ustaz share ni saja. Lagi mudah Ustaz, tuan-tuan ya. Kalau Ustaz nak cari ayat tu, nak naik ke atas balik sikit ya, naik atas sikit. Ustaz drop down the menu dulu, nak cari ayat tu, drop down the chapter tu dulu. Okay, chapter ya. This is how dia pilih dulu apa nak. Then katalah An-Nahl, press An-Nahl. So good. An-Nahl, kita tengok An-Nahl. And then Ustaz, no, Ustaz kata nak pergi ayat verse berapa, so let's say drop down lagi balik. Okay. Drop down, you go to ayat ke-18 ya. Ustaz tengok ayat 18. Okay. Then baru tekan go. Immediately dia terus pergi An-Nahl 18. Dia start 17 atau dia in apa nama ni, in chunks dia kata. Go down lagi, down, then baru dapat 18 tu.
Ayat 18. Okey. So maknanya dia bagi chunking lah. Maknanya Yes. bukanlah Yeah. 18 terus dia pergi 17 ke 17, 18, 19. Macam tu, Correct. Dia bagi macam tu. Depending on the length of the cantik. ayat. Ya, kalau length tu Cantik. memang the whole page tu. Sebab dia nak kita mudahkan kita lah. Cari. Ustaz nak balik pada cari. tadi tu. Ustaz nak balik ke tadi Patah balik lah tu. Apa kita panggil? Fa'akhaznahu tu. Oh, fa'akhazna tu. Boleh itu dia ni lah. Seize. Okey dia ayat dia kita dah tengok. Ayat dia kat sini lah. Okey tuan-tuan ya. Ni memang cantik tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang minat untuk Quranic recitation boleh ya. Dia guna Sa'ad Al-Ghamidi. Sedap tuan-tuan ya. Sa'ad Al-Ghamidi ni imam di Riyadh tuan-tuan. Dia bukan imam Masjid Nabawi, Masjid Mekah. Tak apa, tu sekadar pengetahuan Ustaz nak share dengan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh tengok ayat ni. Ustaz boleh pilih sebenarnya qari ke Ustaz? Dia tak semestinya Sa'ad Al-Ghamidi. Boleh pilih lagi ya. Okey. Boleh pilih macam-macam lagi. Misyari ke? Ya betul. Tapi Ustaz nak bagi tahu masa zaman muda-muda lah ya, zaman umur 20-an dulu, Sa'ad Al-Ghamidi ni antara imam yang Ustaz minat gaya baca ya. Bukanlah mana Syekh yang lain-lain tu tak, tapi sebab Ustaz rasa lebih mudah Ustaz nak ikut dia. Itu je lah. Tak ada. Itu tak nak cerita panjang. Sekadar nak bagi tahu saja. Okey ya. Kita apply saja. Ya, kita apply saja kat sini. Nanti kita balik. Kita apply saja. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, ya. Dia punya apa? Dia punya ayat tu, ya. Fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yam. Ni kita dah sebut ni, ya. Haji Fakri pun ada sebut tentang yam. Fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Ya. Ini ayat asal dia. Tuan-tuan baca kejap. Kemudian nanti kita akan balik kepada dia punya breakdown dia, pecahan dia ya. Okey, kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan dengar Ustaz baca fa akhaznahu ya. Ustaz baca satu-satu ya. Fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yam ya. Kemudian ada wasal aula. Tuan-tuan tahu kan ni tajwid. Wasal aula dengan makna kalau boleh jangan waqaf. Ya fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi fanzur. Ya, jadi kita boleh berhenti pada fanzur. Ya, kemudian kita sambung fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Kalau tuan-tuan nak berhenti pada al-yam pun boleh, tapi tuan-tuan kena mula balik fanabaznahum. Tu trik dalam baca Quran lah tuan-tuan. Ya, tak apa, kita fokus pada makna. Okey ya. Ini ayat asal dia, ya. So kita balik kepada dia punya apa kita panggil ya, dia punya pecahan dia ya. Kita tengok fa akhaznahu. Kalau tuan-tuan ingat ustaz ada buat ya dia punya table dia ya. Tapi tak apa, tuan-tuan tengok saja di sini sebab sini dah ada penjelasan lebih bagus ya. Fa akhaznahu ya, huruf fa ya. Jadi apa ni, kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan cuma maklumat tu kadang-kadang ada sikit tambahan lah. Tuan-tuan tengok di hujung sekali tetap partikel. Nampak tak? Ni Ustaz highlight ya, partikel. Nampak partikel? Ya. Ingat tak lagi fa di depan ni dia partikel apa? Partikel apa biasa kita sebut? Fa waw ni apa partikel? Kak apa Suhati? What kind of particle is that? Yeah. Is it connector or connector or command? Dia partikel. Dia bukan command. Dia partikel dan dia connector, disambung ayat. Maknanya ayat ni ya, ayat yang ke 40 ni ya, dia ada sambung cerita daripada ayat 39. Itulah connector. Ya. Kemudian dia ada kecuali connector ya, yang lama Ustaz. Fa'aznahu ya. Okey. Kemudian apa ni? Apa kita panggil ni ya? Dia sebut terjemahan ya. Cuma terjemahan ni kadang-kadang kita kena adjust sikit. Ya, sebab ini terjemahan literal ni. Ya, so we seized him. Ya, kami macam contoh kita kata kami, kalau sini rampas lah, macam rampas. Ya, fa akhaznahu wa junudahu. Ya, fanabaznahum fil yam. Jadi maknanya kalau kita baca apa makna Allah rampas ya. Jadi ada adjustment makna ke bahasa Melayu yang kita kena faham kat sinilah. Ya, sebab apa? Ya, sebab bila kita letakkan sesuatu verb ya, noun dalam konteks ya, ada adjustment dari segi konteks, ada adjustment dari segi makna. Ya, tapi for the time being tak apa, kita terimalah dulu.
Tapi maknanya tuan-tuan, ya, Ustaz galakkan tuan-tuan untuk buka benda ni, ya, tengok makna-makna, tengok dia punya apa? Dia punya terjemahan, ya. Kena main-main lah, ya. Macam ni kita kata, ya. Dia punya pronoun, ya. Pronoun ni pronoun lah, we verb lah. Ya, tuan-tuan kena tengok, ya. Dia ada terjemahan, ya. Apa ni, is divided into four morphological segment. Ni ada banyak technicalities yang Ustaz kena cerita lah. Ini insyaAllah, ya, boleh pergi lebih dalam lagi lah. Terima kasih, ya. Haji Fakri kena ucap terima kasih lah, ya. Dia dah cerita lama kat Ustaz ni. Terima kasih. Haji Fakri ni, tuan-tuan, ya, dia dah cerita lama kat Ustaz. Dia dah cerita lama. Tapi Ustaz tak bergantung pada benda ni sebab Ustaz ada buku Arab. Ustaz ada teks Arab dia, ya, yang sebenarnya lagi bagus daripada ni. Ya, tapi since yang Arab tu Ustaz tak boleh share dengan tuan-tuan. Pasal bahasanya memang fully Arabic. Jadi bila Ustaz teringat dictionary, Haji Fakri pun sebut, alhamdulillah, ya, Ustaz boleh bantu tuan-tuan lah. Sebab Ustaz, dia punya this is good, Ustaz, because you don't have to write the tables like you always do for us tu kan, Ustaz? Tapi ada benda yang Ustaz kena letak table juga. Tak boleh. Ya. Okey, Ustaz bagi tahu apa Kak Suharti, apa ni, apa kita panggil, ya, this dictionary is not good. Ya. It is not good. It is very good. Yes, Ustaz. I was It's very good. Ya. Tuan-tuan jangan salah, ya. It's very good. Kalau Ustaz sebut it is not only good but it is very good, ya. Tapi macam tadilah, semua benda walaupun dia bagus macam mana pun, kita kena top up. Ada benda yang Ustaz kena tambah lagi. Kena ada benda dalam table tu kena. Tapi dia akan senang lah, ya, akan senang. Senang lah. Okey, tak apa tuan-tuan, ya. Saya nak bagi tuan-tuan, ya. Sebab ada orang tanya apps tu, saya dah bagi link untuk korpus Quran word by word ni dalam chat tu. So boleh pergi ke Play Store dan you type this corpus or word by word ni, is free. You download free. So that when you solat nanti atau you baca Quran nanti, dia akan lebih mesra lah dan rasa kelazatannya ayat Quran ni. Yalah, sebab faham makna. Sebenarnya itulah cerita kita selama ni. Cerita kita tadabbur ni untuk memahami. Sebab bila kita memahami, ada penghayatan lah. Sebab kalau kita tak faham, macam mana nak ada penghayatan? Macam mana nak khusyuk? Jauh tuan-tuan, jauh. Pasal kita tak tahu apa yang kita baca. Ya, jadi itulah, ya, dia punya kelebihan. Tapi of course it will take some time lah. Ya, Ustaz tak tahu Haji Fakri berapa lama main-main dengan benda ni baru dia jadi mesra? Berapa lama? 10 tahun. Dan satu hari mesti satu juzuk. Satu hari mesti satu juzuk. Jadi maknanya you latih to be. You latih to be dari setiap waktu tu. Masya Allah, Haji. Masya Allah. Orang pencen, sebelum pencen susah nak buat. Dah pencen ni, I think kita tak ada excuse lah. Yes, Haji. Thank you for sharing. Thank you for sharing. So bila Ustaz cakap yang dia boleh berhenti satu ayat tu, saya boleh appreciate maksud dia tu. Sebab itu tamparan pada kita bila kita baca. Alhamdulillah, jazakallah khair. Cuma bila kalau Ustaz dapat benda ni, Ustaz akan explore lebih dalam lah. Sebab dia ada Arabic dia. Ya, tengok macam ni kan. Dia ada prefix ni sebelah kiri yang Ustaz tunjuk ni. Dia ada prefix resumption particle dia panggil. Dia lagi detail lah, ya. Kalau Ustaz panggil apa ni, apa kita panggil, ya, connector particle, sudah. Itu simple. Dia ada sebelah kanan in Arabic dia. Sekadar nak bagi tahu pada tuan-tuan. Alfa al-isti'nafiyah nama dia. Ya, fa tu, huruf fa tu macam inilah hija fa. Alif lam fa alif hamzah. Ya, bunyinya fa alfa. Dia bukan, orang Melayu kan panggil pa kan ataupun fa. Dia bukan fa. Dia bukan ta. Dia ada alif hamzah kat belakang. Ya, tu dia punya ni lah, ya. Kemudian kalau kita tengok verb dia tu, ya, verb dia, ya, fa akhazna tu. Akhazna, ya, akhazna. Ya, dia tulis detail lah tuan-tuan, first person plural, ya. Kemudian bahasa Arab dia ada fi'lun madin, ya. Jadi dia punya dia domir munfasil fi. Ini kalau tuan-tuan yang sudah ada background bahasa Arab sangat membantu, ya. Kalau tuan-tuan yang baru nak belajar, yang English ni pun more than enough. Dah cantik dah. Dah cantik dah tuan-tuan, ya. Seperti mana macam biasa tengok. The analysis, ya, above refer to the first verse of chapter 28. Ya, jadi analisis ni yang kurang kita buat tuan-tuan.
Ya, even kalau kelas-kelas tafsir di Masjid Surau pun biasa analisisnya tak banyak. Pasal bukan level kuliah maghrib untuk cerita analisis tu. Bukan level kuliah maghrib. Sebab kuliah maghrib kejap 45 minit. Tak sempat tuan-tuan. Kalau satu ayat mungkin, ya. Tapi kalau ustaz tu nak baca 4-5 ayat atau 6 ayat nak habiskan satu cangking tu, memang tak sempat. Tak sempat tuan-tuan. Tapi kelas-kelas mingguan macam kita, kelas mingguan, ya, ataupun kelas-kelas yang 1 jam setengah macam ni, tu insya-Allah boleh tuan-tuan. Itu kelebihan lah, ya. Okey, selesailah, ya. Itu sekadar nak nak share dengan tuan-tuan lah, ya. Apa yang ada, tuan-tuan boleh explore. Tuan-tuan kena tengok satu-satu, ya. Tuan-tuan akan jatuh cinta lah insya-Allah dengan benda ni. Okey, ya. Ustaz nak stop sharing sebab nak balik ke tadi, ya. Ustaz stop sharing dulu, ya, sebab kita tak boleh share banyak benda sekali, tak boleh, ya. Ustaz nak balik yang tadi, yang kita tak habis tadi tuan-tuan, ya. Okey, kita sambung balik dolalun 165. Ya, mari kita tengok 165 dolalun. Ya, dolalun dia ialah, ya, singular masculine. Dia normal noun, ya, boleh tanwin, boleh letak alif lam di depan dan juga boleh dibaca 3 cara. Dolalun kalau dia subjek, dolalan kalau dia objek, dolalin kalau dia datang selepas preposition. Ya, preposition tu jangan lupa dia juga partikel. Yang kita sebut huruf fa tadi itu connector particle, ya. Tapi di sini dia adalah apa kita panggil, ya, dia prepositional particle ataupun particle of preposition, ya. Particle of connector, particle of macam itulah, ya. Lebih senang kita sebut macam tu. Kalau yang kitab tadi dia agak lebih detail, tu agak tinggi sikit tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nanti biasakan baca benda tu baru kita boleh cerita detail. Okey, ya. Dolal panjang. Kalau kita tulis dalam tulisan biasa, dot, lam, alif, lam. Jadi dia kalau di sini dia ada huruf mat saja, ya. Dia tanda panjang, alif dagger kita panggil. Tapi kalau kita tulis dot, lam, alif, lam, dolal panjang. Ya, dolal panjang. Apa makna dolal? Kesesatan, misguidance. Ya, dia noun, verbal noun. Ya. Jadi mana kalau kita nak kata orang tu sesat, kita kata dia misguided. Misguided, dia orang tu misguided. Tapi kalau nak cerita keadaan dia, condition dia, kita kata misguided. So misguided is a noun, is a verbal noun. Tapi kalau misguided itu adjektif, orang tu sendiri dia sesat. Ya, ataupun kita panggil deception. Ya, penipuan, ya. Maknanya dia ditipu, siapa yang tipu dia? Syaitan yang tipu dia. Sebab sesat-sesat ni dia berkait dengan syaitan dan iblis, tuan-tuan. Ya, itu kalau kita boleh detailkan sikit. 165 mustaqim. 166 dengan 164 hampir sama bentuk dia. Ya, cuma muhsin dia 4 huruf. Kalau mustaqim, mim, sin, ta, qaf, ya, mim. 2, 4, 6. 6 huruf. Ya, jadi 6 huruf boleh mim dhammah. Mustaqim. Ya, kalau ustaz boleh terjemahkan mustaqim maknanya apa kita panggil, ya? Seorang lelaki yang konsisten, ya, a steadfast person kita kata, ataupun a steadfast male, ya. Jadi sebab apa? Sebab mustaqim tu untuk singular masculine. Dia singular dan dia masculine. Kebanyakan yang kita bincang 170 perkataan ni tuan-tuan, semua adalah masculine. Ya, kebanyakannya, ya. Sebahagian ada feminin, betul, dan kebanyakannya singular. Kebanyakannya. Jarang kita jumpa plural. Ada tapi tak banyak. Jadi mustaqim maknanya orang yang konsisten tu kita panggil mustaqim. Orang yang istiqamah. Ya. Tetapi mustaqim juga boleh jadi sifat. Dia boleh jadi adjektif. Contoh kita kata siraton ataupun siratun mustaqim. Maknanya jalan yang lurus. Ya, sifat dia jalan tu lurus. Ya. Jadi ya, kalau kita nak cerita orang yang lurus, ya, mana orang yang berjalan lurus. Maknanya dia berjalan di atas jalan lurus, jalan kebenaran, jalan Islam. Kalau dia bengkok kiri kanan, dia exit, maknanya itu bukan jalan Islam. Ya, jadi orang yang masuk kiri, masuk kanan, itu bukan mustaqim. Mustaqim yang jalan lurus saja. Ya, menuju kepada satu matlamat, ya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cerita mustaqim, tuan-tuan, ya. Dan dia masculine, singular, normal noun, boleh letak tanwin, 3 cara baca.
boleh juga letak alif lam. Kalau tak ada tanwin, boleh letak alif lam. Nanti tuan-tuan kata, tadi Ustaz kata, dia boleh alif lam, boleh tanwin. Maknanya, kalau nak alif lam sajalah. Kalau tak nak alif lam, nak letak tanwin, tanwin saja. Tak boleh digabung antara alif lam dengan tanwin. Ya, as usual, kita dah tahu. Okey, 167, fasikun. Kita dah tahu dah. Ya, fasikun mana orang yang fasik, lelaki fasik. Ya, immoral, indecent. Ya, jadi dia kalau dia perempuan fasiqatun, ada letak tak marbutah belakang. Ya, dia dah tentu singular masculine. Ya, dia normal noun, boleh 3 cara baca. Fasiqun, kalau dia subjek fasiqan, kalau dia objek fasiqin, kalau dia datang selepas preposition, ya, particle of preposition. Dan pasal apa tak ada mim depan? Dah boleh agak dah. Pasal dia berasal daripada 3 huruf macam mayit. Ya, dia tak ada mim domah. Walaupun ada mim, tapi mim tu bukan domah, mim tu fathah. Ya, kalau ma'ruf pun sama juga. Ya, pasal apa mimnya fathah? Pasal dia bukan 4 huruf asal dia 3 huruf saja. Jadi mayit 3 huruf, tak boleh mim domah. Muhsin 4 huruf, boleh mim tu domah. Muhsin. Mustaqim, ya, 2, 4, 5, 6, dia asalnya 5 huruf. Boleh letak mim depan mustaqim. Fasik tak boleh. Ya, sebab dia berasal daripada fa, sin, qaf. 3 huruf. Fa, sin, qaf. Bila dia 3 huruf, dia tak boleh baca dengan mim domah di depan. Tak boleh. Ya, dia hanya boleh ditambah alif selepas huruf pertama. Fasik. Fasikun. Jadi orang yang buat maksiat, orang yang engkar perintah Allah, ya, kita panggil dia fasik. Tapi bukan makna dia kafir, tuan-tuan. Dia tak kafir. Ya, dia fasik saja. Maknanya orang tu masih ada peluang masuk syurga. Cuma dia buat dosa banyak. Ya, cuma sembahyang Jumaat dia pergi. Sembahyang Zuhur, Maghrib, Isyak dia buat. Kalau dia tak buat pun dia qada. Maknanya dia masih buat. Cuma dia buat kadang-kadang tidak ikut dia punya timing. Ya, orang yang ada iman ni tuan-tuan, kalau dia tertinggal solat ataupun sengaja tinggal, dia akan qada. Ya, itu kalau ambil pandangan Syafi'i lah. Ya, maknanya dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang tinggal secara sengaja pun kena qada. Kalau mazhab Imam Ahmad tak, ya, tuan-tuan tahu kan? Itu fiqh lah, Ustaz tak nak pergi detail. Tapi orang yang katalah purposely, ya, sebab dia sibuk sangat, ya, meeting one after another, ya, jadi dia punya masa tu terbatas, dia kata tak apalah. Nanti masuk waktu asar ke ataupun balik rumah malam nanti aku qada lah. Maknanya dia masih ada iman. Dia masih ada iman, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana dia masih nak qada, dia masih nak buat. Cuma dia buat di luar waktu. Dia dipanggil fasik. Kerana tak solat pada waktunya. Sebab Zuhur mana boleh buat pada waktu asar. Melainkan dia jamak takhir. Ya, so itu cerita dia. Boleh, ya? Tuan-tuan kena bezakan. Bila kita kata fasik, bukan makna kafir. Kafir keluar pada agama. Tapi kalau fasik, dia tak keluar dari Islam, dia masih Muslim. Tetapi macam tadilah, ya, kita tak panggil dia orang yang taat, dia bukan orang yang muttaqin, bukan. Ya, sebab dia banyak benda yang immoral yang dia buat, banyak benda yang indecent yang dia buat. Ya, dia nakal kita kata. Ya, tapi bukanlah makna dia kafir, dia tak kafir. Ya, cuma dia fasik saja. Ya. Okey, fasikun sama normal noun, singular masculine. Ya, dia boleh baca 3 cara dan boleh letak alif lam di depan. 168. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz kata ada perkataan tu kalau 3 tak 3 boleh huruf. 3 huruf, ya. 3 huruf tak boleh letak mim domah depan. Tapi muhsin tu asalnya 3 kan, ha sin nun kan. Tak, hamzah ha sin nun, ahsan, bukan Ahsan. Hasan. Bukan Hasan. Ahsan. Dia ahsan, dia 4 huruf. Ya, okey, baik. Okay, Okay, jadi okey sama. Yang 4 huruf maknanya dia punya root dia, asal dia punya verb dia, past tense dia mesti 4 huruf minimum. 4, 5, 6. Baru dia boleh letak mim depan domah. Kalau yang 3 huruf semata-mata tak boleh. Ya, jadi 164 tadi Haji Megat dia tanya ustaz, ya, Muhsin tu, ya, bukankah dia berasal dari 3 huruf? Ha sin nun. Ustaz kata bukan. Kalau dia ha sin nun, dia tak boleh jadi Muhsin. Ya, dia boleh jadi Hasin saja. Hasin boleh. Muhsin tak boleh. Tapi mengapa kita baca dengan mim domah di depan? Kerana dia berasal pada 4 huruf. Ya, hamzah, ha, sin dan nun. Hamzah,
Ha, huruf ha ni sin dan nun. Dia ahsana. Dia bukan hasana, bukan. Dia ahsana. Jadi oleh kerana dia berasal daripada 4 huruf, maka kita kena baca dia muhsin. Orang yang buat goodness, orang yang buat baik, ya, kita panggil muhsin. Ya, Kalau kita kata hasan ataupun hasin, tu maknanya orang baik saja. Ya, dia orang baik. Ya, Tapi bukan mesti dia buat baik. Tuan-tuan kena faham. Orang baik, ya, macam contoh kita kata siapa kita panggil, ya, Steve Jobs kita kata. Ya, Steve Jobs, dia orang baik. Ya, dia orang baik, tuan-tuan. Ya, tapi tak sembahyang. Ya, dia tak puasa, dia tak zakat. Jadi maksudnya dia baik tapi dia tak buat kebaikan dalam konteks agama. Tuan-tuan jangan kata, Ustaz Steve Jobs dia buat foundation. Dengan duit dia untung bisnes dia tu, dia tolong orang sakit kusta lah, ya, orang kanser, dia tolong Cancer Research Institute, ya. Itu semua tuan-tuan memang nampak macam baik pada pandangan manusia tapi tak dapat pahala. Orang baik ialah orang yang buat baik according to syarak dan dia dapat pahala. Haji Megat faham tak maksud Ustaz? Faham kan? Ya, Ustaz faham. Okey, Jadi ada beza antara orang yang hasan atau hasin dengan muhsin. Muhsin dia buat benda baik, ya, dan dapat pahala. Hasan dia baik. Dia baik sebab apa? Dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tak rasuah, ya, dia tak bunuh orang. Itu orang baik lah tu. Tapi tak cukup kerana dia kena buat muhsin. Dia kena solat, dia kena zakat, dia kena zikir, dia kena doa. Itu beza dia, tuan-tuan. Jadi mengetahui sesuatu perkataan tu berasal daripada 3 huruf atau 4 huruf is very important. Kerana dia akan menentukan orang itu baik sahaja ataupun dia buat baik. Ya, tu beza dia, tuan-tuan. Ya. Boleh ya? Okey, selesai. Fasikun sudah. Pergi 168. Ustaz? Kufrun. Ya, silakan. Ustaz, fasik tu bukan fa alif sin qaf. So that's 4 alphabets. Fasikun, dia qaf. Dia fa sin qaf. Bukan fa alif. Not fa alif. Sin qaf. Root ke? We are talking about root word. Yeah, so the root word is not fa alif sin qaf, is it? Oh, fa sin qaf saja. Oh, so this is fasik, meaning fasik ni orangnya, the person. Orangnya. Yes. The person himself. Okay. Maknanya orang yang buat benda-benda immoral dan indecent tu is called fasik. The person himself. The apa kita panggil, the person, the male person himself. Orang tu sendiri. Ya. Jadi macam tadilah kita kata apa kita panggil, ya, mayit tadi, mayit 163, mayit. Mayit tu maknanya orang tu mati. Bukan dia bunuh orang, tak. Dia tu mati. Maknanya he himself. Kalau muhsin, ya, dia orang baik dan dia buat benda baik. Macam mustaqim, ya, dia buat sesuatu secara konsisten. Maknanya the doer himself, tetapi dia berasal daripada 4 huruf. Ya, tuan-tuan mungkin tak familiar lagi, tak apa, ya. Nanti kejap lagi baru kita masuk verb dia, tuan-tuan, ya. Lepas habis ni kita akan masuk insya-Allah. Okey, 168, kufrun. Apa makna kufrun, tuan-tuan? Ya, kufrun makna apa? Ya, kufrun makna kekufuran. Ya, kekufuran. Ya, sebab tu tengok disbelief. Disbelief is a noun. Disbelief ni noun, tuan-tuan. Kufrun. Ya, dia singular noun, singular masculine. Boleh baca 3 cara, ya, maknanya dia normal noun ataupun boleh letak alif lam di depan. Mana kufrun, kekufuran, bukan orang kafir. Kalau orang kafir, kaf alif fa ra, kafir. Kak Suharti 167 fasik. Ya, orang fasik. Kalau orang kafir, kita eja dia kaf alif fa ra, kafir. Kalau kufrun, ya, dia punya verbal noun dia. Kafir, the person himself. Tuan-tuan kena beza antara orang yang buat dengan perbuatan dia tu. Ya, dia punya perbuatan. Perbuatan dia apa? Ya, kekufuran. Dia punya past tense dia ialah tadilah, ya, kafara, 3 huruf, bukan 4. Sebab tu dia tak boleh letak mim domah depan, tak boleh. Ya, sebab tu kita hanya boleh letak alif selepas huruf yang pertama. So 3 huruf kan? Kafara kan 3 huruf. Kalau nak jadikan dia the person himself, lepas pada kaf kita letak alif. Sama macam ni, fa alif sin qaf.
Lepas pada fa letak alif. Kalau lepas pada kaf letak alif, kafir maknanya orang yang kafir itu. The person himself. Macam fasik. Ustaz harap tuan-tuan dapat. Kalau tak dapat, nanti masa kita pergi work, kita cerita panjang lagi lah. Okey, ya. 169, sultanun. Sultanun. Kita kalau sebut sultan, kita ingat Sultan Selangor, Sultan Johor kan. Ya, Sultan Kelantan, kita ingat yang tu. Pun betul, ya, sultan. Tetapi yang dimaksudkan dengan sultan di sini ialah authority. Ya, makna kekuasaan. Ya, jadi maknanya yang disebut sebagai sultan ni ialah kekuasaan tu sendiri. The authority itself. Ya, the authority itself. Bukan orang yang ada kuasa tu. Ya, pun boleh juga. Tapi yang dimaksudkan dengan sultan dalam Quran, kebanyakannya tu nak cerita kekuasaan. Maknanya Allah ada sultan. Ya, Allah ada kekuasaan. Ya. Kemudian orang-orang yang beriman pun Allah bagi kekuasaan. Kerana dia dapat membenting diri dia daripada kekufuran. Ya, syaitan bisik kat dia tak termakan. Maknanya dia ada kekuatan, dia boleh defend himself. Dia punya the power of, dia punya defensive power tu ada. Dia boleh pertahankan diri dia. Macam itulah. Ya, jadi sultan dalam Quran bukan makna sultan dengan makna raja, ruler, bukan. Sultan makna authority, kekuasaan. Ya. Dan sultan normal noun. Boleh baca dengan 3 cara. Boleh letak alif lam di depan. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Okey, sultan habis. Last 170 zambun. Apa makna zambun? Dosa. Ya, sin, dosa, ya. Tapi zambun bukan dosa besar. Kalau dosa besar kita panggil kabirun ataupun kabair. Kabair, dosa besar. Apa makna dosa besar? Dosa membunuh orang, tu dosa besar. Dosa minum arak, dosa besar. Dosa berjudi, dosa besar. Dosa merompak, ya, mencuri, itu dosa besar. Dosa makan harta anak yatim, itu dosa besar. Dosa mendurhaka pada mak bapak, itu dosa besar. Tapi kalau zambun, bukan dosa besar. Bawah pada tu. Level dia bawah. Ya. Jadi macam kita kata tinggal solat, oh tu dosa besar, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau macam apa istilah dia, zambun ni, ya, dosa-dosa selain daripada tu. Ya, dosa tu dosa-dosa juga. Ya, contoh kita kata pukul orang. Pukul orang dia bukan dosa besar, tapi dia termasuk dosa. Tapi tuan-tuan jangan buat pula. Ya, tuan-tuan kata, oh, dia bukan dosa besar Ustaz. Oh, kalau itu boleh pukul lah. Tapi kalau yang kita pukul tu ialah mak ayah kita, tu jadi dosa besar. Pasal kita menyakiti dia. Ya, sebab dengan mak bapak tak boleh. Ya, jadi kita kena bertaubat. Ya, kita kena minta ampun. Kita minta maaf daripada orang yang kita buat jahat tu. Dosa macam pukul orang, dia berdosa juga. Ya, kita pun kena minta maaf daripada dia juga. Tapi dia tidaklah sampai ke level ada hukuman hudud, tak ada. Ya, ni tuan-tuan kena faham sikit pasal jenayah Islam lah. Ya, so zambun tu, ya. Dalam Quran ada banyak, ada zambun, ya, ada khotiah, ya, ada sayyi'ah, ya, ada kabair, macam-macam tuan-tuan. Ya, tu kena tengok kita punya korpus nanti, ya. Kita punya apa baru tuan-tuan dapat. Itu nanti Ustaz cerita detail pada masa lain. So zambun ialah singular, masculine, normal noun, boleh baca 3 cara ataupun boleh letak alif lam di depan. Selesailah tuan-tuan, 170. Okey, ada soalan, silakan. Ada apa? Kak Mazidah ada apa? Silakan. Jadi kalau kabair, ya, saya kabair dosa besar. Jadi zambun ni, okey, zambun ni adalah dosa bawah daripada besar, bukan dosa kecil, Ustaz, ya. Bukan dosa kecil, sayyi'ah. Dosa kecil ke macam mana? Ada lagi kabair, zambun. Dia ada level. Ada lagi bawah dia, ya. Sayyi'ah pula. Ada. Ya, sayyi'ah. Kabair, zambun and sayyi'ah, macam tu. Okey. Secara umum macam tu lah. Ada lagi. Yang sultan di sini. Oh, ada. Okey. Jadi yang sultan di sini, Ustaz, is authority, maknanya kekuasaan, ya. Jadi bermakna kalau kita orang Melayu fikir sultan, oh sultan lah kan. Kita fikir sultan tu sultan lah. Tak terfikir pun kekuasaan kat situ. Mungkin ini je. Jadi kalau dalam bahasa Arab, sultan itself tu apa? The sultan itself apa? Dia panggil Malik pula, Al-Malik. Al-Malik. Oh, Al-Malik. Okey. Al-Malik. Sebab itu macam Saudi, macam Saudi kita panggil Al-Malik Faisal, Al-Malik Fahad. Dia panggil Al-Malik, dia tak panggil sultan.
yes. Now I realise that Al-Malik, that the name of the Sultan dia orang tu ya. Dia tak guna ruler dia lah, ruler dia. Sultan Ustaz ya. Okay, faham. Yes. Okay, thanks Ustaz. Cuma di Malaysia kita dah biasa Sultan tu ialah raja. So maknanya kalau orang Arab datang Malaysia, dia akan panggil Sultan, dia akan panggil agung kita tu Al-Malik. Dia akan panggil Al-Malik. Al-Malik Abdullah dia panggil. Al-Malik Abdullah. Dia takkan panggil. Jadi bermakna Sultan Abdullah dia tak panggil. Yes, correct. Dia akan Al-Malik juga kalau datang sini panggil. Jadi di mana silap orang Melayu dulu ya menggunakan perkataan Ustaz? Tak misalnya orang Melayu dahulu telah menyalahgunakan perkataan sultan. Tidak, dia tidaklah menyalahguna. Dia bukanlah makna salah, totally salah tak. Cuma orang Arab lebih biasa menggunakan Al-Malik instead of As-Sultan. Yeah, that's right. Tidak, maksud saya orang Melayu ni telah menyalahkan. Actually, Kak Majidah, because I think kalau macam Sultan Qaboos tu dipanggil dia guna Sultan kan Ustaz? Sultan juga. Tapi jarang. Oman guna. Oman guna untuk Sultan Qaboos. Okay. Tapi Jordan Al-Malik. Saudi Al-Malik. Emirat, Qatar semua Al-Malik. Even Morocco, Morocco Al-Malik juga. Morocco Al-Malik. Dulu Tunisia pun Al-Malik. Egypt pun Al-Malik juga, Cuma sekarang Egypt Tunisia dah tak ada sultan lah, tak ada raja tu je lah. Quran pun surah Yusuf guna Al-Malik. Quran dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf kan dibebaskan daripada penjara, kemudian dia kita panggil, dia menafsirkan mimpi raja tu, Jadi Al-Malik. Bukan As-Sultan. Tapi As-Sultan tidak salah. Dia tidak salah. Tapi lebih familiar, lebih selalu digunakan, lebih well known. Itu saja. Okey ada lain silakan. Orang lain ada soalan? Ustaz. Sama. Yang surah Yusuf yang interesting tu Ustaz. Raja itu daripada Egypt. Untuk Nabi Musa, dia digelar sebagai Firaun. Betul. Tapi zaman Nabi Yusuf, dia tidak digelar Firaun tapi disegera Al-Malik. Apa sebab dia? Apa sebabnya? Itu soalan dia kan. Jawapannya simple saja. Sebab Firaun dia Egyptian, born in Egypt, memang berasal daripada Egypt. Al-Malik zaman Nabi Yusuf, dia adalah daripada apa tuan-tuan? Dia bukan daripada orang Egypt. Dia datang daripada luar Egypt. Dia datang daripada Middle East sebelah sini. Daripada semenanjung tanah Arab. Jadi dia bukan apa kita panggil, dia bukan Egyptian. Maknanya dia bukan Kibti, dia bukan Koptik, tuan-tuan. Jadi kalau orang Koptik memang kita panggil Firaun. Tapi kalau dia non-Koptik, dia Arabian, kita panggil dia Al-Malik. Itu je tuan-tuan jawapan dia. Itu Ibnu Katsir sebut. Ulama-ulama sebut dalam kitab Qasas Al-Anbiya. Itu detail. Sebab kalau tuan-tuan baca Ibnu Katsir tafsir, banyak benda tak jumpa. Sebab Ibnu Katsir tak cerita sejarah-sejarah panjang dalam tafsir. Tuan-tuan kena tengok the right book. Dan oleh Ibnu Katsir juga, tu yang Ustaz punya kelas hari Rabu dengan Moses tu. Itu cerita detail tuan-tuan. Itulah itu jawapan dia. Najib Bagri. Okey, orang lain ada soalan? Silakan. Sama. Kalau tak ada, saya nak tanya sekali lagi lah Ustaz. Silakan. 167 fasik, minta maaf tadi masa Ustaz explain on fasik sedikit ada gangguan di sini tadi Ustaz. Tolong ulang balik Ustaz. Fasik adalah singular masculine. Dia normal noun. Singular masculine dan normal noun. Maksud saya makna dia, orang-orang fasik ni adalah orang yang bagaimana? Itu yang maksud saya. Dia bukan orang-orang lah, sebab dia singular. Mana boleh kata orang-orang. Dia seorang. Seorang yang immoral. Dia seorang yang macam mana fasik tu Ustaz? Minta maaf saya tanya lagi sekali. Orang macam mana kita panggil fasik? Orang yang buat dosa. Dia orang Islam orang tapi dosa.
Dia Muslim, tadi Ustaz tapi dia dia buat buat dosa. compare. Tadi Dia orang Ustaz ada Islam. buat comparison. Ya. Dia orang Islam, tapi dia buat dosa. Itu fasik. Okay, Ustaz punya example tadi ialah orang yang dia tak kisahlah sembahyang dia macam kalau lambat ke ataupun dia kata tak apa hari ni dia busy so dia tak solat, so dia solat qada, macam itulah buat perkara-perkara yang tidak memberi keutamaan kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan Ustaz? Sebab dia dianggap berdosa walaupun dia qada tapi dia berdosa. Kerana solat dia, hukum asal dia tak boleh qada. Solat tak boleh qada. Sebab solat ni subuh kena buat pada waktu subuh, zuhur waktu zuhur, asar waktu asar kan. Dia kena ikut dia punya timing tu. Melainkan orang yang musafir dia boleh combine zuhur asar dan maghrib isyak. Tapi bagi orang yang tak musafir dia tak boleh combine. Ya, jadi oleh kerana dia sibuk dia kata tak apalah. Ya, sebab tengok jam dah pukul 3 belum sembahyang lagi. Ya, macam gitulah ya. Kadang-kadang bila kita tengok jam, kita kata 4 suku Zuhur ada lagi, tapi itulah nak kena siapkan kerja ni, nak submit, bos nak. Jadi oleh kerana itu dia pun tak solat Zuhur. Berdosa tak dia tak solat Zuhur? Berdosa. Tapi nanti lepas dia solat, dia macam mana? Jadi maknanya kita pun kadang-kadang menjadi orang fasik lah juga. Betul tak Ustaz? Betul. Sebab kita berdosa. Fasik itu mana orang yang berdosa. Ya. Yes. Pasal purposely kita kodok. Jadi bermakna kita juga kadang-kadang termasuk orang fasik. Kita juga kadang-kadang termasuk orang dalam kategori maknanya ada ciri-ciri fasik dalam diri kita. Ciri-ciri tu ada. Karakteristik of the fasik tu ada dalam diri kita. Sebab macam tadilah ya. Bila kita sibuk tak sembahyang pada waktu. Itulah cerita fasik. Tapi fasik bukan makna kafir. Fasik tak kafir. Yes, faham. Sebab dia masih solat. Okey, dia masih solat. Ada selain soalan, silakan. Okey. Thanks. You're welcome. Orang lain ada apa-apa soalan? Silakan. Siapa lagi kat situ? Yang lain-lain, siapa hari ni tak nampak? Apa ni? Tan Sri tak nampak? Kak Jamaliah ada soalan? Kak Jamaliah, silakan. Tan Sri, Ustaz minta maaf. Tan Sri, Puan Hajar Masyita semua kata sorry tak dapat attend kelas hari ni Oh, tak ada ya. Okey, yang lain-lain silakan. Shirin ada apa soalan Shirin? Shirin ada? Kak Maimunah silakan. Kak Mai, Ustaz, zunubi tu dosa-dosa plural Ustaz. Kalau zunubi. Bukan zunubi. Panjang ada waw. Yang tu maksudnya kalau zunubi itu plural. Kalau zambun dia singular. Jadi yang itulah yang kena pakai buku ni tu. Buku yang Qamus Al-Jadid ni. Dia akan bagi dia punya singular dan plural dia. Jadi senang kita nak tahu dalam Quran selalu jumpa zunubi. Apa beza zambun dengan zunubun atau zunubin? Bezanya adalah singular plural je. Singular plural. Macam kita kata perkataan muhsin kan 164. Kita ada perkataan muhsin. Kadang-kadang dalam Quran kita jumpa muhsinun, kadang muhsinin. Bezanya ialah muhsin singular, muhsinun muhsinin plural. Itu aja beza dia. Kadang-kadang kita jumpa Nasrani, kadang-kadang Nasara. Dia sama, cuma Nasrani singular. Nasara dia jadi plural. Sebab Quran ni dia punya rule of game dia memang singular plural. Masculine feminine. Past tense, present tense, future tense. Dia memang main benda tu je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah Quran ni, itu je cerita dia. Kalau tak percaya tuan-tuan tanya Haji Fakri. Dia dah 10 tahun dia berendam dalam tu lah. Berendam dalam benda tu. Jadi dia itulah. Dulu dia kata masa tak banyak sangat. Tengok sikit-sikit. Tapi sikit-sikit pun tuan-tuan satu juzuk tuan-tuan. Jadi maknanya sekarang dah pencen, tak ada pilihan lah. Kena kena lebih menumpu pada Quran. Sebab tak ada benda tuan-tuan. Sebab kita nak berhadapan dengan Allah. Allah tengok Quran kita tuan-tuan.
Ya, berapa banyak Quran yang kau tadabbur, yang kau tengok makna, kau faham, ya, dan mendekatkan kau kepada Allah. Allah akan tanya yang tu, tuan-tuan. Level kita di sisi Allah, sejauh mana kita panggil, ya, kita habiskan masa kita allocate masa kita untuk Quran. Ya, dengan apa ni, tidak menafikan ibadah-ibadah khusus lah. Sebab sembahyang 5 waktu tu buat dah. Solat sunat qabliyah ba'diyah buat dah, tuan-tuan. Solat tahajud malam buat. Duha buat tak tinggal. Isnin Khamis tak tinggal. Ni besok lusa pula, ya. Tuan-tuan jangan lupa esok Ahad 13. Esok 13, ya, sunat puasa hari putih. 13, hari Senin 14, hari Selasa 15. Jadi siapa-siapa yang tak ada keuzuran, tak ada apa-apa, puasalah, tuan-tuan. Ya, 13, 14, 15 jangan tinggal lah. Ya, paling kurang kita kata. Isnin Khamis kadang susah nak buat, tapi 13, 14, 15, Isnin Khamis dengan 13, 14, 15 beza, tuan-tuan. Sangat beza. Walaupun semua tu puasa sunat, dan tuan-tuan akan dapat 14 hari bulan hari Senin, tuan-tuan dapat 2. Hari putih pun dapat, hari Senin pun dapat, tuan-tuan. Ya, jadi sebab apa? Ya, sebab memang biasa hari putih itu akan jatuh sama ada satu hari pada hari Senin ataupun hari Khamis. Jadi main sunat buat, puasa sunat buat, ya, apa ni, sedekah buat, zakat bayar, umrah haji buat, semua tu buat. Tapi ada satu benda yang kurang kita buat. Apa, tuan-tuan? Tadabbur Quran. Ya, melihat makna dia, menganalisis. Oh, tu kurang, tuan-tuan. Yang itulah nanti, tuan-tuan, percayalah, yang akan membezakan kedudukan kita dengan orang lain. Percayalah, tuan-tuan. Ya, sebab kalau tidak, nak buat apa? Buang-buang masa kita buat kelas apa semua, tuan-tuan. Ya, ini sedap tidur ni, tuan-tuan. Ya, ataupun pergi ziarah rumah kawan ke, pergi mana-mana. Tak, ya, kita spend some time. Paling kurang sejam setengah, ya, untuk sama-sama kita mempelajari makna-makna Quran. Sama ada kita habis atau tidak, tu cerita lain. Tu Allah Maha tahu. Tapi yang Allah kira ialah kita berusaha atau tidak untuk menguasainya, memahaminya, tuan-tuan. Itulah kalau Ustaz boleh detailkan. Okey, ada apa sebelum Ustaz, kita masuk sikit? Ya. Saya tambah dalam chat tu, Ustaz. Saya hantar chat. Saya hantar link untuk kamus Quran yang disusun Dr. Zul. Dan sebanyak 699 muka surat. Okey, 700. Dia mengikut daripada huruf alif. So kalau akbar, so daripada alif, so dia tak ikut ABC, dia ikut huruf apalah. So, kalau kita nak tahu huruf terjemahan hijaiyah, setiap hijaiyah tu, so insya-Allah dia akan macam tadi tanya tentang fasik. Jadi kita boleh pergi ke huruf fa dan dia akan terangkan. Dia akan membantu. So dia ada search. Saya rasa kalau download boleh buat search function lagi lah, kan. Hopefully dia akan memudahkan kita lagi lah. Yang ini pun saya baru dapat ni sebab Ustaz suruh cari the latest punya ni. Ni tak the latest pun, dia belum jadi menteri lagi ni. Dia belum jadi mufti lagi. Dia dekat Universiti Malaya. Datuk Dr. Zul. Tapi ni Zul lain ni. Zul lain. Ini apa ni, Profesor Datuk Dr. Zul ni. Ya. Profesor Dr. Zul. Dia apa kita panggil pengarah Akademi apa Islam. ni? Akademi Islam. Dulu pengarah Akademi Islam, sekarang bukan. Dia pengarah pusat apa ni, kajian Al-Quran, UM, dan masih bawah UM. Oh, okay. Dia bukan duduk dalam kampus UM tu. Dia dekat luar, dekat TM, Menara TM, sebelah Menara TM. Oh, okey. Dia panggil situ apa kita panggil UM R&D punya center kat situ. So dan banyak profesor lah juga. So saya rasa ini pun reference yang agak menarik juga, yang betul. Kita boleh jadikan sebagai, sebab dia dalam bahasa Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah, insya-Allah banyaklah benda yang kita boleh manfaat. Jadi senang sikitlah. So maknanya kalau ustaz tak tempat buat nota pun, ustaz boleh terus saja guna pakai apa yang Haji bagi. Okey, terima kasih. Ada lain silakan, tuan-tuan. Ada apa lagi? Ya, tuan-tuan boleh tengok di chat, ya. Ustaz, saya nak tanya lagi, boleh tak? Ya, silakan. Syirin. Sebab yang minggu lepas tu pula saya punya nota tu saya letak, kalau ada mim domah tu bermaksud orang yang. So boleh tak kita generalize kan? Tak boleh. Kalau kita jumpa macam ni, mutakim orang yang konsisten, kalau munafik orang yang munafik, kalau mukim orang yang bermukim. Boleh tak kita generalizekan kalau kita jumpa kalimah yang bermula dengan mim waw tu, maksudnya
orang yang. Bukan mim wow, mim domah. Mim domah. Mim domah tu maksudnya orang yang. Macam tu boleh ke Ustaz maksudnya? Secara umumnya boleh. Ada beberapa pengecualian, tapi secara umumnya boleh. Ya, dia ada pengecualiannya. Contoh macam muasasah. Muasasah tu mim domah juga. Tapi muasasah bukan makna orang. Muasasah tu maknanya apa ni, foundation, maknanya yayasan. Jadi dia bukan orang. Adalah pengecualian. Contoh kita kata mustashfa, mim domah. Mustashfa tu makna hospital. Adalah 3-4 pengecualian. Tapi yang lain tu Shirin boleh kata semua tu orang yang buat. Orang lelaki yang buat atau orang perempuan yang buat. Boleh. Ya, itu berita gembiranya kepada Shirin dan semua sahabat-sahabat lah. Ya. Ada lain Shirin? Ada? Apa lagi? Okey, sama. Ya, orang lain silakan. Siapa? Ya, tuan-tuan. Ya. Ada apa? Kak Jamaliah ada apa? Ya, Haji Megat ada apa? Ustaz, Ya. Saya pun merujuk dekat kamus, tapi itulah bila yang kamus yang saya tengok ni yang macam Ustaz cakap muhsinun tu dia punya root word ada 4 kan, tapi yang saya tengok kat sini dia ada 3 yang 3 asal dia ya, tapi yang betul 4 ya. Dia 3, so macam dah confused pula. Actually dia 3 ke 4 ni? 4. Kalau dekat sini dia hasunah ni dia sebaik-baiknya, tapi bila dia, and then dia ada banyak, and then dia satu lagi dia ada kat bawah ni dia ada ahsana, and then itu maknanya berbuat kebaikan. Yalah, betul lah. Sebab itulah ahsana. Daripada ahsana tu dapat muhsinun. Sebab muhsinun orang yang berbuat kebaikan. So a male person yang buat goodness, yang buat kebaikan. Muhsin tu orang yang buat. Kalau hasuna, orang dia hasin atau hasan. Hasan tu makna orang baik. Orang baik tak mesti buat baik. Ustaz sebut tadi kan. Siapa Ustaz bagi contoh? Siapa tuan-tuan Ustaz bagi contoh tadi? Steve Jobs. Ustaz bagi contoh Steve Jobs. Steve Jobs orang baik, tapi dia tak buat baik. Buat baik tu ikut perspektif Islam. Ya. Buat baik itu bukan maknanya dia buat foundation, dia bagi duit kat cancer research and development center, bukan yang tu. Buat baik dalam Islam ialah buat amal dan dapat pahala, ya. So itu cerita dia. Jadi muhsin untuk Kak Jamaliah dia berasal daripada ahsana, bukan hasuna, bukan. Hasunah tu yang buat baik, yang bukan Islam. Bukan yang buat baik. Hasunah adalah orang baik. Orang baik orang bukan baik buat baik. Orang baik sahaja. Keduniaan lah. Baik. Yalah, baik ikut pendapat manusia lah kan. Maknanya bila Ustaz kata baik tu. Sifat dia Ustaz. Sifat Ustaz. Ya. Dan dia tidak, maknanya, tapi dia tak semayang. Dia tak mencuri. Dia tak pukul orang. Dia tak mengata. Dia tak fitnah. Dia tak rasuah. Tapi dia pun tak semayang juga. Jadi maknanya itulah yang kita kata. Dia orang baik pada pandangan manusia, tapi dia tak buat baik pada pandangan agama. So dia hanya hasuna, bukan ahsana. Dia 3 huruf, bukan 4 huruf. Tapi kalau muhsin yang 164 ni, dia adalah 4 huruf. Hamzah, ha, sin, nun. Ya, soalan Kak Jamaliah tadi macam soalan Haji Megat sama. Ya, benda yang sama. Okey, ada lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ustaz, sama-sama. Asana Jadi, ni nak tanya Ustaz, asana ni past tense ke? Ahsana ni apa? Telah berbuat baik. Is it? Ya, telah buat baik, past tense. Semua past tense. Past tense lah kan? Betul, past tense. Yang Kak Jamaliah tanya tadi, yang hasuna 3 huruf, tu pun past tense juga. Ya, jadi semua yang kita cerita ni past tense. Maknanya ni lepas ni, ya. Ni contoh lepas ni yang top 100 verbs ni, muka surat tadi 63, ni muka surat 64 ni, semua ni past tense. Ya. 10 yang awal ni. Qala past tense, kana, amana, alima, kafarah, ni semua. Yang 100 ni, 100 verb ni Ustaz highlight kan, semua past tense. Tak ada present tense. Macam mana kita nak tahu present tense dia? Kena pakai kamus. Kamus mana tuan-tuan? Kamusul Jadid. Tak ada pilihan. Kena beli ni. Ya, murah je. RM8.80 atau RM9.70 je.
Itu ramai orang boleh sponsor nanti ya. Silap-silap nanti ada orang sponsor pula ya. Sebab murah sangat tuan-tuan. Ya, sebab benda tu kita kata kita boleh pakai berapa generasi tuan-tuan. Ya, kejap tuan-tuan kalau ada soalan silakan. Saya punya muka surat dah hilang. Why cannot open page? Ada soalan? Ada apa? Ya, ada apa? Ada tak ada? Kalau tak ada, tuan-tuan Ustaz. Kita proceed. Proceed ya. Ustaz tunjuk dua ya. Ni yang baru, versi baru. Sebelah kiri Ustaz cantik ya. Ni versi lama. Ya, versi lama. Ni versi ni Ustaz mula-mula pakai dululah. Ya, dah lunyai lah tuan-tuan ya. Dia punya kalau buka pun dah ya. Tapi itulah ya. Buku yang sama ni anak Ustaz pun pakai tuan-tuan ya. Anak Ustaz nombor 1, nombor 2, nombor 3 pun pakai. Cuma sebab dah teruk sangat ya. Ustaz kata Ustaz beli yang barulah ya untuk mereka. Tapi macam biasalah, sekolah-sekolah agama biasa semua pakai Marbawi. Marbawi bagus ya. Tapi yang lebih semasa, yang lebih contemporary adalah Kamus Jadid ya. Itu sajalah. Okey, Ustaz proceed. Satu je Ustaz. Satu je masalah, orang yang tak pandai baca Jawi tu. Itu mungkin ada masalah. Orang yang tak pandai baca Jawi mungkin ada masalah di situlah. Tapi ramai yang tak baca Jawi. Sebab kalau dia boleh baca Quran dengan baik ya, maka dia boleh baca Jawi. Tapi kalau dia tak boleh baca Quran dengan baik, maka Jawi memang bermasalah lah. Ya, itu cerita dia. Jadi tuan-tuan kena mahirkan Quranic reading. Baca Quran tu kena mahir, kena lancar. Quran lancar, Jawi boleh. Jawi boleh, Arabik boleh, tuan-tuan. Tapi kalau Quran pun kita merangkak-rangkak, baca problem, memang problem lah. Okey, itu dia punya trik dia. Okey, kita masuk apa ni? Sebab noun dah habis, alhamdulillah ya, 170 perkataan. Tuan-tuan kena ulang-ulang ya. Sebab 170 perkataan ni ya, dia banyak kali disebut. Cuba tuan-tuan bayang ya. Nombor 170 ya, nombor 170, 169, 68, 67, 66. Ini ya, ini yang paling sedikit ya, disebut daripada 170. Itu pun 37 kali dalam Quran. 37 times tuan-tuan. Ya, number of times mentioned in the Quran. Ya, 37. Ini nombor 170. Ya, 37 kali sebut. Tuan-tuan dapat satu makna zambun, tuan-tuan jumpa 36 kali lagi. Ya, maknanya tuan-tuan dah dapat dah. Berapa banyak kali tuan-tuan. Ya, berapa banyak kali kita akan jumpa? Banyak kali. Ya, kita akan jumpa banyak kali. So, yang paling banyak perkataan noun dalam Quran adalah Allahu. 2699. Maknanya 2700 kali tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah dapat satu perkataan, contoh Al-Lazi, Allah tu kita tahu makna lah kan, Al-Lazi. Maknanya orang yang, one person. Tuan-tuan jumpa Al-Lazi 1400 kali tuan-tuan. Cuba kita bayangkan. Ustaz, saya dah total kalau noun ni 23,288. Maknanya yang 170 noun ni. Total 37 kali 2,100. 23,000 lebih. 23,000 lebih. Itu maknanya. Kalau verb 6,009. Kalau verb 6,900. Itu maknanya more than enough dah. More than enough. That means 32,000 atau 34,000 lah. Ya. Tu cerita dia tuan-tuan. So tuan-tuan tahu perkataan Al-Lazi, contoh nombor 2 ni, Al-Lazi. Al-Lazi maknanya orang yang, lelaki. Ya, orang yang. Kalau perempuan Al-Lati. Ya, tapi Al-Lazi, ya. Tuan-tuan jumpa perkataan apa? Ardun contoh. Ardun makna bumi ataupun tanah. 400 lebih kali. Berapa banyak kali kita jumpa? 400 lebih tuan-tuan. Dan dia membantu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ulang balik. Ya, first page, second page ulang balik perkataan. Bila orang sebut je perkataan apa? Samaun, nombor 14. Samaun, langit. Ya, samaun. Dan dia singular. Ya, cuma singular feminin. Kalau di sini samaun feminin. Kebanyakannya masculine, tapi sekali-sekali ada feminin. Macam nafsun feminin. Ya, nafsun feminin.
Kita jumpa kitabun, kitab, tahulah kitab kan, hakun, kebenaran, ya, ataupun right, ya, mana hak. Kita selalu kata hak asasi manusia, ya, human right kita panggil. Jadi kita dah tahu perkataan tu, berapa banyak kali jumpa nafsun, banyak kali tuan-tuan. Dekat 300 kali. Tuan-tuan tak rugi. Maknanya statistik yang telah dibuat oleh pengarang kitab kita ni memang sangat membantu kita, tuan-tuan. Ya, memanglah kita tak tahu lagi semua perkataan dalam Quran. Tapi ini pun tadi dah 23,000, dekat 24,000 tuan-tuan. Ya, jadi maknanya more than enough. Ya, tapi tuan-tuan kena ulanglah balik. Ya, ba'dun makna sebahagian. Lama ketika mana? Nombor 33, akhiru, ya, yang hujung, yang akhir. Ayyuha, wahai. Ghairu, bukan. Jannatun, taman. Taman-taman, ya. Kalau jannatun satu, jannatun, taman-taman syurga biasanya. Ya, ilahun, narun, api. Ya, 145 kali. Maknanya dia dah susun. Kita tak perlu susah dah, tuan-tuan. Cuma ayat-ayat dia kurang bagi. Itu yang kita akan manfaatkan apa yang Haji Fakri share tadi. Ya. Okey, selesai. Ada berapa soalan? Dia pengalaman saya, Ustaz, ialah bukan sebab kita ni bukan orang Arab. Dia macam kita, Haji bukan orang Arab, ya? Bila kita macam kita sebut makan, prefix, suffix, semua tu yang menjadi yang menjadi kita confused tu lah. Pasal dia perkataan tu kata root word dia makan. Dia ada pemakanan, memakan, dimakan, termakan dan sebagainya. So bila Ustaz sebut tadi yang ada partikel, dia ayat tu tengah-tengah. Dia nak kenal yang 3 letter tu, it takes time, Ustaz. Saya itu sebenarnya cabaran kita sebenarnya. Macam akhir tu, yang 3 tu dia akan ada muakhirun. Jadi bila tenggelam bila baca tu, jadi kita terpina-pina jugalah cari apa root word itu. Memanglah peringkat awal memang betul lah. Semua orang macam tu, Haji. Ya, jangan kata Haji Fakri yang bukan Arab. Dalam grup kita ni, ya, dalam grup kita punya partisipan ni ada Arab, maknanya berasal daripada Yaman, ya, yang mananya datuk nenek moyang daripada Yaman. Yang kita kata Arab punya origin tu pun ada banyak masalah. Ini kan pula kita yang Jawa, Banjar, Bugis dan sebagainya ni. Ya, benda tu normal aja, normal. Ya, sebab tu Allah bagi pahala lebih. Tuan-tuan kena ingat, orang Mekah dia nak pergi haji, pahala kecil, tuan-tuan. Sebab dia memang duduk Mekah. Tapi orang daripada apa kita panggil, daripada Pulau Terengganu, daripada Kuala Dipang, ya, daripada Teluk Ramunia ni yang jauh-jauh, nak pergi airport pun payah, ya. Sikit-sikit kumpul duit, tuan-tuan boleh bayang berapa besar pahala yang Allah bagi, tuan-tuan. Ya, adakah ya kita kata Allah ni tak adil sebab buat aku ni orang Malaysia? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab bila Allah bagi pahala, Allah bagi kita orang yang jauh pahala besar. Sebab tu sahabat Nabi yang duduk jauh daripada masjid nak pindah ke dekat-dekat masjid, Nabi tak benarkan. Sebab Nabi kata orang yang dekat masjid ada pahala dia, dan orang yang duduk jauh daripada masjid ada pahala dia yang tersendiri. Kat situ kita belajar, tuan-tuan. Ya, dan benda-benda tu sama, tuan-tuan. Ustaz lagi, tuan-tuan, Jawa. Ya, tapi macam tadilah sebab Ustaz mula lebih awal, itu saja. Masa Ustaz mula tu Ustaz belasan tahun. Ya, jadi dia lajulah sikit. Ya, cepatlah sikit sebab masa tu baru umur 18 macam tu kan. Jadi dia lajulah sikit, tuan-tuan. Masa tu tak ada kamus-kamus apa semua, unlocking the word of the Quran, semua tak ada, tuan-tuan. Ya, memang kita belajar daripada basic. Tapi macam tadilah sebab mula umur 17 tahun, 18 tahun, dia cepatlah sikit, tuan-tuan. Masa tu tak ada masalah keluarga. Ya, tak ada masalah turun naik saham, tak peduli. Masa politik tak peduli. Tak ada peduli semua. Ya, sebab tu dia senanglah sikit dapat. Macam kita sekarang kan ada masalah dengan cucu. Ya, baru nak buka gelas, cucu dah datang. Duduk atas pangku pula, ganggu kita. Ya, jadi macam itulah, tuan-tuan. Ya, kejap-kejap ada orang telefon. Ya, kejap-kejap. Dia cabaran dia lebih besar. Dan pahala tuan-tuan pun besar juga sebab cabaran dia hebat. Itu cerita dia. Ya. Okey, ya. Kalau ada soalan lain silakan. Kalau tidak kita tengok balik pada kita punya itulah, ya, kita punya work tadi. Ustaz. Ada apa silakan? Ya. Hanya untuk saya pengalaman, saya ada misalkan madi menjadi ma ditambah alif, terus ada ditambah alif ta, ditambah alif sinta. Saya belajar daripada Ustaz Mahdi hari Selasa dan Kamis. Di Bukit Damansara. Ya, online. Oh, online. Oh, boleh share lah nanti dengan kawan-kawan yang lain. Ya, jadi penambahan mudorik, macam mana mengubah
madi macam mana kenapa jadi ditambahkan itu akan ditambah dengan alif untuk berusaha di alam buta alif sinta misalkan dari rutut yang itu saja misalkan. Terima kasih Kak Liz ya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita pun akan cover. Kita pun akan buat dalam kelas ni ya. Tapi macam tadilah pendekatan buku ni dia perkenalkan noun dulu. Kata nama dulu tuan-tuan. Ya, asma dulu. Lepas pada asma, ya, ni semua asma ni tengok. Al-asma, 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 semua ni al-asma. Ya. Dah habis al-asma ni semua tuan-tuan, barulah kita masuk kepada al-af'al. Kalau al-fi'il singular. Quran ni singular plural, tak ada benda lain tuan-tuan. Ya, dia guna al-af'al ada 100. Itu yang bermula daripada qala tadi yang tanya kan. Adakah semua ni past tense? Semua past tense. Ya, cuba tengok qala. Cuma dia punya terjemahan ustaz dah bagi tahu, kita kena tukar sebab ni semua base form. Qala maknanya said. Ya, kana was, bukan to be. Tuan-tuan kena tukar ni semua balik. Kalau buku yang pertama tuan-tuan dah yang 20 most frequently mention word dalam Quran tu kan. Sebenarnya tuan-tuan dah tukar ni dalam buku yang awal. Tapi ustaz boleh buat balik, jangan bimbang. Ya, kita go through je tuan-tuan. Ya. Qala ya, qala maknanya said. Semua past tense tuan-tuan. Qala telah berkata, lelaki. Semua lelaki ni ya. Semua past tense dan semua lelaki. Semuanya masculine. Qala telah berkata, maknanya he. Kana was ya, maknanya he juga. Amana believed ya, telah beriman. Alima telah mengetahui, knew K-N-E-W knew ya. Ja'ala made ya, telah buat. Kafara disbelieve, telah kufur, telah ingkar. Ja'a nombor 7 telah datang, came. Nombor 8 amila ya, telah buat, telah amal ya. Did ya, he did ya, he did the assignment already, kita kata ya, dia telah buat ya assignment tersebut. Jadi mana past tense amila, bukan amala, amila ya. Ata ya, ata panjang, ata ya, bukan ata. Kalau ata lain ya, ata nanti bawah ni ya, ata nombor 11, ata panjang. Apa makna ata ya? Jadi ata telah datang ya, came. Tapi kalau nombor 9 ata maknanya telah memberi ataupun telah membawa ya, maknanya gave ya, telah memberi, gave ya, ataupun brought ya, telah membawa. Nombor 10 ro'a, telah melihat ya, saw ya. Selesailah tuan-tuan, itulah. Jadi senang ceritanya 10 verb yang pertama ni semua past tense, ya. Semua singular masculine ya. Past tense dan singular masculine. Cuba tengok baris belakang ni, semua fathah. Qala fathah, kana, amana, semua dapat la, na, ma, la, ra, semua di belakang. Cuba tengok. Semuanya ya, semuanya fathah. Melainkan ada satu masalah ata ni. Sebab dia berakhir dengan sukun ya, ini ada pengecualian. Tapi yang lain tu, yang 9 yang lain semua dalam bentuk berakhir dengan fathah. Huruf terakhir, huruf ketiga tu fathah. Melainkan nombor 9 saja ya, ada pengecualian. Itulah. Ada apa soalan tuan-tuan? Sebab kita dah pernah belajar yang ni. Ustaz ulang kaji je. Ada soalan silakan. Boleh tak just a short quick one. Saya past class but Bayinah, the means is clear, is it Ustaz? Not right. Bayinah. Kan, bayinah boleh makna clear juga ya, tapi bayinah tu di situ makna bukti. Boleh makna bukti, boleh makna dalil, boleh makna mukjizat ya. Tengok konteks. Ya. Jadi bayinah tu makna sesuatu yang something that is clear. Ya, something that is clear. Boleh bayinah. Nombor berapa tu bayinah? 90. Nombor 90 ya. And then nombor 90. And then 90. And then alim is this as described as painful. Saya belum sampai ke recording. I must have not attended this class. Number 87. 87 alimun ya. Tuan-tuan kena bagi baris ni.
bayinatun, insanun, amalun, alimun. Ya. Cuma bila kita letak alimun, bukanlah makna tak boleh baca aliman, alimin, boleh. Ya. Tapi kebanyakan semua ni singular masculine dan dia dalam bentuk subjek. Ya, sebab itulah kita letak domah. Ya, kita kata solihun, khalidun, ahadun, ya, wajhun, alimun, ya. Sebab apa? Sebab dia subjek. Jadi bila dia subjek, dia domah, ya, tanwin domah. Okey, 87 alimun merujuk kepada makna yang menyakitkan, painful. Betul lah? Ya, painful, menyakitkan. Ya. Ya. So alim as in alimah and alim is ain, Ustaz. That's ain. Okay. Ini Hamzah. Alright. Okey, silakan. Ada lain? Silakan. Ya, sebelum kita tamat, ada apa? Ustaz, verb tu balik tadi, Ustaz. Verb, ya. Itu group. Ya, silakan. Verb yang nombor 1 tu, Ustaz. Qala. Ya. Apa soalan dia? Soalan dia ialah, dia qala itu 1600 tu bukannya dalam berbentuk qala. Dia termasuklah yang yakul, betul. Kul, takulun dan semuanya tak? Kalau ikut by right dia punya cerita, tak. Qala tu qala saja. Sebab dia kata number of times, ya, maknanya number of times the word qala mentioned in the Quran. Ya, sebab kalau mudhari' dia ada lain pula, yaqulu, yaqulani, ya. Sebab tu senang dia cerita past tense. Pasal past tense bentuk qala ni banyak. Tapi kalau yaqulu, yaqulani, yaquluna tu tak banyak sangat. Ya, jadi sebab tu dia mula dengan past tense. Ya, dan setakat kefahaman ustaz, qala tu memang past tense semua. 1618 tu. Ya, I think harap-harap macam tu lah ustaz. Ya, I think it's like that. Betul lah, ya. Harap-harap memang macam because jangan tambahan-tambahan lain. That's what we understand. Dah masuk dah. That's what we understand all this while lah. Yeah. Because the example also dalam buku yang the 20 most frequency used words tu kan. Ya, betul. Tolong di-mute kan, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, ada lain silakan, ada apa lagi? Ya, sebab asal kita lewat, jadi kita ni lah. Ya, kita kena stop lah kat sini tuan-tuan. Ya. Thank you Ustaz. Today jadi very interesting class today Ustaz. Oh, yang the previous one not interesting ya? No, I meant ada lah Ustaz ni. Today got a lot of because you have to use information. the right qualifier. That's Because right. when you say that, oh, today is very interesting, meaning that the previous one are not really interesting. Yeah. Today got a lot of additional information, Ustaz. Thank you. Okay, betul. Okey, Kak Mazidah ada apa? Penutup, silakan. Ustaz, boleh tanya sikit tak Ustaz? Ada soalan. Bagi peluang pada orang lain. So kan untuk yang 100 words sila. Kan, untuk 100 words ni kita akan kita akan belajar yang past tense semua kan Ustaz? Past tense sahaja dulu. Oh, yang present tu boleh ke kita transform daripada qala kepada qalu ke apa benda yang yaqulu? Boleh. Buku ketiga. Itu bila? Buku ketiga. Buku ketiga. Alright. Ini baru buku kedua unlocking ni, ya. Azan ni. Okey, akan jaga. Okey Kak Mazidah, kalau boleh apa ni? Akhiri kelas saja. Silakan. Tak nak tunggu habis azan terus habiskan ya. Okey, saya menyampaikan saya menyampaikan salam ya pada Puan Sri yang sepatutnya attending a wedding today, tetapi makcik kepada pengantin meninggal, maka dia pergi balik kampung attending a funeral instead of a wedding. Hajah Masyita juga wedding dan mengirim salam kepada ustaz. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji apa yang tadi? Fakri. Lupa saya nama Tuan Haji yang share. Tuan Haji Fakri, thank you very much for sharing all this whatever that you are sharing today, which is very beneficial to all of us.
Dan juga at the same time saya ada menerima juga daripada kawan-kawan yang lain. Terima kasih kepada semua. Jadi it sounds, memang kata suara tadi sounds very interesting. Jadi diharap kita terus cekal dan continue the efforts all until the end of our life, ya. Itu saja Ustaz. Jika Ustaz ada ingin membaca doa ataupun saya serahkan kepada Ustaz. Habis je lah, ya, sebab azan Ustaz nak bekerja ke masjid. Okey. Jadi sekadar itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jemaah sehingga kita bertemu di minggu hadapan. InsyaAllah. Ya, terima kasih kepada semua. Ya, okey. Jazakumullahu khair. Ya, jazakumullah kepada semua juga.